Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah saya iaitu Dr. Munirah Tiab Hamid. Jadi saya Ni Ahmad Husaini Bizulkifli akan membentangkan tugasan pertama iaitu kajian kes terhadap satu perusahaan iaitu yang telah saya pilih, syarikat McDonald. Baik, untuk permulaan kita akan pergi dulu, kita akan lihat dulu kita punya isi kandungan, iaitu yang pertama ialah latar belakang perniagaan, pemasaran, operasi, pentadbiran dan juga kewangan. Okey, untuk itu jom kita sama-sama saksikan. Baik, pada awalnya latar belakang perniagaan. McDonald's Corporation atau lebih dikenali sebagai McDonald's ialah syarikat franchise makanan segera global yang popular di seluruh dunia. Dan syarikat ini diasaskan pada tahun 1940 oleh Richard dan Maurice McDonald di San Bernardino, California, Amerika Syarikat. Okey, jadi kita dapat tengok Richard dan Maurice McDonald ni mereka merupakan adik-beradik dan mereka telah bersepakat untuk membuka satu syarikat ataupun pada awalnya mereka hanya ingin membuka satu restoran makanan segera sahaja, yang mana mereka tidak menyangka dengan usaha dan juga titik belum mereka ini telah membuatkan McDonald menjadi satu jenama ataupun kata cawangan, ataupun kita dapat tengok tempat makanan yang gedung makanan segera yang digemari dan diminati oleh seluruh dunia. Baik, pada mulanya McDonald's ialah restoran pandu masuk yang menawarkan menu burger, kentang goreng dan minuman ringan yang terhad. Namun pada tahun 1948 mereka menukar konsep perniagaan kepada restoran makanan segera dengan menu yang lebih ringkas dan efisien, dan ini membolehkan mereka menghidangkan makanan dengan cepat beserta dengan kos yang rendah. Okey, kenapa McDonald ni dia menjadi satu kejayaan? Mereka mendapat satu kejayaan yang besar dari segi perusahaan mereka. Kejayaan McDonald ini terletak kepada penyelaksanaan, iaitu mereka menggunakan sistem franchise. Pada tahun 1955, Ray Kroc, iaitu seorang jurujual mesin milkshake, membeli hak franchise pertama daripada McDonald's dan mula membangunkan rangkaian restoran McDonald's di seluruh Amerika Syarikat. Dan pengenalan pada sistem pengeluaran makanan yang cepat dan cekap juga menjadi tunjang kejayaan yang kita dapat kenali sebagai sistem perkhidmatan speedy. Sistem speedy ni dia maksudnya penyediaan makanan secara cepat. Jadi bila mana orang berkunjung ataupun orang pengguna dan juga pelanggan yang pergi ke salah satu franchise McDonald ini, mereka akan dapat menikmati makanan mereka dalam jumlah masa yang sedikit ataupun singkat, kerana mereka tidak akan dibebani untuk menunggu makanan tersebut dimasak dalam masa yang lama. Okey, salah satu inovasi dalam perniagaan McDonald's adalah konsep franchise, yang mana pada awalnya franchise ini tidaklah diguna pakai, tapi setelah McDonald's memperkenalkan konsep franchise ini, dapat dilihat ianya menjadi satu kejayaan besar kepada McDonald's. Dan syarikat ini itu memberikan hak kepada usahawan tempatan untuk membuka dan mengendalikan restoran McDonald's dengan membayar yuran permulaan dan royalti yang ditetapkan. Dan konsep franchise ini telah membantu McDonald's dalam perkembangan pesat secara global. Okey, McDonald's walaupun mereka ini menghadapi persaingan yang sengit dalam industri makanan segera, namun syarikat tidak ketinggalan zaman kerana mereka terus melakukan perubahan demi perubahan yang sesuai dan relevan dengan cita rasa pengguna dan mengikuti trend pasaran. Okey, dengan itu, dengan lebih daripada 80 tahun sejarah, McDonald's kekal sebagai salah satu syarikat makanan segera yang terbesar dan paling berjaya di dunia ini. Okey, pemasaran. Baik, pemasaran
strategi pemasaran atau pemasaran ialah mereka salah satu Sri Lanka dan kempen yang dijalankan oleh syarikat untuk mempromosikan jenama, produk dan perkhidmatan mereka kepada pengguna. Antara pemasaran ataupun teknik yang digunakan oleh MACD untuk memasarkan dan memastikan makanan mereka ini sentiasa dicari-cari oleh pengguna ataupun pelanggan, iaitu salah satunya penjenamaan kuat, iaitu McDonald's telah membina jenama yang sangat kukuh yang dikenali di seluruh dunia. Mereka menggunakan logo yang mudah dikenali, iaitu logo huruf M, dan slogan yang menarik seperti Ronald McDonald untuk membina hubungan emosi dengan pengguna. Seterusnya, mereka juga menggunakan kempen periklanan kreatif, dan McDonald's sering melancarkan kempen periklanan kreatif yang menarik perhatian pengguna. Contohnya kempen popular I'm Loving It, yang mana mereka menggunakan sasaran mereka itu pergi kepada I'm Loving It itu kepada anak-anak muda, yang bermula daripada anak yang kecil, kemudian pergi kepada pihak kanak-kanak di sekolah rendah, kemudian remaja di sekolah menengah, kemudian kepada remaja, sehinggalah kepada yang berumur ataupun telah menjadi warga emas. Mereka juga menggunakan penglibatan daripada personality terkenal sebagai duta jenama. Jadi kita dapat lihat antaranya artis mempromosikan McDonald ini di dalam kaca-kaca televisyen, yang mana mereka akan mengatakan McDonald ini menyajikan makanan yang lazat. Seterusnya, segmentasi pasaran. MACD menapasi segmen pasaran yang berbeza untuk berbeza dan membangunkan produk serta kempen yang disasarkan pada setiap segmen tersebut. Contohnya, mereka mempunyai menu Happy Meal untuk bertujuan untuk kanak-kanak dan kempen khas untuk remaja atau pelajar kolej. Okey, seperti mana saya cakap tadi kempen ataupun segmen menggunakan I'm Loving It. Sekarang ni dari segi segmentasi pasaran, mereka mengenal pasti apakah makanan ataupun penyediaan yang sesuai mengikut hidangan yang sesuai untuk pelanggan mengikut umur mereka. Contohnya bagi kanak-kanak, dalam Happy Meal mereka meletakkan jumlah makanan yang tidak begitu banyak, portion yang makanan yang tidak begitu banyak. Kemudian dari segi apa yang dapat disebut, mereka meletakkan hadiah ataupun permainan di dalam setiap hidangan tersebut. Jadi itu akan membuatkan kanak-kanak akan lebih tertarik untuk menyuruh ibu bapa mereka membeli makanan segera daripada McDonald's. Seterusnya, ini seperti yang kita dapat lihat, McDonald's ini mereka mempunyai kedudukan strategik, iaitu beribu-ribu kedai di seluruh dunia, dan lokasi yang mereka pilih itu selalunya strategik, iaitu di bandar-bandar. Kemudiannya, pemasaran melalui media sosial. McDonald's ini kekal aktif dalam media sosial seperti platform Facebook, Instagram, Twitter, dan juga mereka berinteraksi dengan pelanggan, dan mereka menjana suatu komunikasi mesra pelanggan, dan ini akan membuatkan pelanggan untuk terus menyuarakan pendapat mereka dan juga apa yang mereka inginkan daripada McDonald's. Okey, seterusnya kita lihat daripada operasi. Baik, operasi. Pada tahun 1982, restoran McDonald's yang pertama dibuka di Malaysia, iaitu di Jalan Bukit Bintang pada tahun 1982. Dan pada ketika itu, individu yang terlibat untuk mengembangkan McDonald's di Malaysia ini ialah pengarah urusan dan rakan operasi tempatan McDonald's di Malaysia, iaitu Datuk Azmi Jaafar. Okey, seterusnya dengan menggunakan servis perkhidmatan tanpa terhad bagi beberapa buah outlet McDonald's ataupun cawangan McDonald's di Malaysia, contohnya seperti McD Bukit Bintang dan McD Bangsar. Selalunya McDonald's mereka ingin penggunanya selalu merasakan bahawa restoran ataupun cawangan makanan yang boleh dikunjungi untuk makan pada setiap masa adalah McDonald's. Kerana itulah mereka menggunakan 24 hours atau servis selama 24 jam untuk membolehkan penggunanya untuk berkunjung pada bila-bila masa sahaja yang mereka ingini.
Jadi di beberapa outlet mungkin dapat dilihat ada yang membuka pada waktu pagi seawal pukul 6 pagi dan kemudian ditutup pada pukul 12 malam ataupun pukul 2 pagi. Tapi ada juga yang menggunakan servis selama 24 jam seperti McD Bukit Bintang dan juga McD Bangsar. Baik, dari segi HQ atau ibu pejabatnya ialah di Aras 6 bangunan TH, Damansara Uptown 2 nombor 3 Jalan SS2 SS21 Palang 3947400 Petaling Jaya, Malaysia. Baik, kemudian Datuk Azmi Jaafar berkata, pembukaan cawangan terbaru ini adalah sejajar dengan visi McDonald's Malaysia 2026 dengan dalam membuka 500 restoran McDonald's secara keseluruhan di Malaysia. Kemudiannya servis McDelivery. Okey, servis McDelivery ini kita dapat lihat ia adalah satu servis untuk menghantar makanan dalam jarak 25 km yang bermula pada seawal jam 6.30 pagi sehingga 12.30 malam. Dan kita dapat lihat servis McDelivery ini mereka tidak menggunakan charge yang tinggi, di mana jikalau penggunanya ingin memesan makanan dengan jumlah yang banyak, mereka boleh berkongsi dengan orang lain. Kemudiannya harganya itu adalah sangat berpatutan dan makanan yang dapat sampai ataupun makanan yang dapat pelanggan dapat order ataupun yang dan telah sampai di rumah mereka adalah dalam keadaan yang baik. Kemudiannya dapat lihat hidangan terkini yang menjadi rebutan orang ramai seperti McFlurry, ayam goreng McD dan juga nasi lemak. Jadi apa yang dilakukan oleh McD ini adalah sebagai satu mengikut arus ataupun mereka ingin menjadikan menu mereka sebagai menu yang relevan mengikut cita rasa setiap pelanggan atau pelanggan yang berkunjung ke McD. Kerana mungkin mengikut cita rasa pelanggan, mungkin mereka sudah jemu untuk makan burger sahaja. Jadi mereka mungkin inginkan makanan-makanan seperti ayam goreng, McFlurry ataupun digunakan apa makanan atau minuman yang baru. Menu-menu baru itulah yang menjadi rebutan atau kegilaan kepada orang ramai apabila McD melakukan pembaharuan demi pembaharuan pada menu mereka. Baik, kita akan beralih pula kepada pentadbiran. Okey, dari segi pentadbiran, CEO atau Presiden bagi McDonald ini adalah yang berada di US ataupun United States, iaitu Chris Kempczynski, yang mana dibantu oleh Morgan Flatley, itu Global Chief Marketing Officer di McDonald's. Jadi daripada Presiden dan Morgan Flatley inilah mereka adalah sebagai HQ yang terbesar, iaitu yang di luar negara. Kerana yang kita bahaskan ibu pejabat tadi adalah di dalam Malaysia, tetapi di luar negara yang terutamanya adalah Chris Kempczynski dan juga Morgan Flatley. Daripada Morgan Flatley inilah Abdul Rahman Ali Reza, iaitu pemilik McD bersama bagi Malaysia, Arab Saudi serta seluruh Singapura. Dia telah membeli untuk membuka franchise di Malaysia dan juga dibantu dan diuruskan oleh Datuk Azmi Jaafar, iaitu pengarah urusan dan rakan operasi tempatan McDonald's Malaysia. Okey, kita lihat dari segi kewangan. Baik, apa yang kita dapat lihat di sini ialah kewangan. Apa yang dapat dilihat di sini ialah kewangan, iaitu draft peruntukan ataupun kewangan untung dan juga rugi serta hasil perolehan McD sepanjang tahun daripada 2016 hingga 2020. Okey, daripada tahun 2016 hingga tahun 2022, maafkan saya, pada tahun 2022, McD telah mengalami pelbagai arus jualan. Pada tahun 2016 hingga 2019 berlaku peningkatan, iaitu McDonald's mendapat untung yang meningkat daripada perolehannya ialah daripada 9.33 bilion US dollar kepada 11.66 bilion US dollar. Dan kemudian berlaku penurunan pada tahun 2020, iaitu 10.73 bilion US dollar.
Ini kita dapat lihat berkemungkinan pada waktu ketika itu dunia dibendung ataupun dunia kita ini dikelilingi oleh virus COVID-19, iaitu mengganggu dari segi perolehan untuk pengguna mencapai untuk mendapat ataupun memesan makanan di restoran-restoran seperti McD ini. Okey. Kemudiannya pada tahun 2021 hingga 2022, McD kembali memperoleh keuntungan iaitu sebanyak 13.09 bilion US dollar dan 14.11 bilion US dollar. Dan pemegang franchise tempatan di Malaysia lazimnya membuat pelaburan pendahuluan sebanyak 1,800,000 sehingga 4,500,000 untuk satu lokasi, termasuk wang pendahuluan awal yang dibayar secara tunai sebanyak RM180,000 dan 5% royalty daripada pendapatan setiap bulan. Dengan itu, McD akan mempunyai penyewa yang sentiasa membayar dengan harga melebihi harga pasaran semasa. Okey, kesimpulannya, kerjaan McDonald's yang bermula pada sebuah restoran kecil hingga mampu membuka cawangan di seluruh dunia ini merupakan suatu usaha yang amat menakjubkan. Jadi dalam usaha yang dijalankan untuk membuka franchise di seluruh dunia ini menunjukkan bahawa tiada langsung perusahaan yang mustahil, untuk diperkembangkan. Malah apa yang kita boleh lihat melalui kajian kes ini, pengorbanan dan kebijaksanaanlah yang menjadi pendorong kepada kerjaan McDonald's ini dan perlu dicontohi oleh masyarakat di Malaysia agar mampu mencipta empayar perusahaan di persada dunia. Baiklah, sekian sahaja pembahasan daripada saya, Ni Ahmad Husaini bin Zulkifli. Sekian, terima kasih.